Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kali ini melibatkan isu keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Selain daripada itu, ianya juga melibatkan ulasan tentang undi percaya dan undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim. Saudara, tanpa kita sedari, Anwar Ibrahim sudah melalui 3 ujian keabsahan semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi apalagi sebenarnya yang nak diuji oleh Muhyiddin Yassin? Apalagi yang nak dibawa undi SD akuan bersumpah yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin yang dikatakan 115 itu. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Muhyiddin itu belum pun dibuktikan secara sah dan muktamad. Kalau berani dedahkan nama-namanya semua. Daripada 1 hingga 115 buktikan nama-nama itu, termasuklah ahli Parlimen Barisan Nasional. Barulah percaya semua orang. Namun demikian sehingga ke hari ini masih tidak ada satu nama pun yang diberitahu daripada Barisan Nasional UMNO. Dan yang lebih menarik lagi, belum pernah pun disahkan bahawa Muhyiddin Yassin memiliki jumlah sokongan parlimen lebih daripada 115 itu. Di mana letaknya? Tapi Anwar Ibrahim telah pun melalui 3 kali keabsahan Perdana Menteri ini disahkan, teruji dan terbukti benar. Anwar Ibrahim mendapat lebih daripada majoriti muda di parlimen. Jadi come on lah, move on lah bosku. Jangan lagi ternafsu-nafsu nak membawa lagi SD tersebut. Kena sekarang ini sudah ada akta anti lompat parti. Tidak perlu lagi membawa apa-apa perkara yang membawa kepada isu berkaitan keabsahan Perdana Menteri. Sebenarnya sudah 3 kali keabsahan kerajaan Madani yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim diuji. Dan terbukti walaupun pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin membangkitkan isu perakuan berkanun SD yang kononnya dia miliki 115. Tapi Anwar Ibrahim tetap memiliki lebih daripada 115. Jadi di mana sebenarnya apa buktinya Muhyiddin itu memiliki 115? Sedangkan Anwar Ibrahim sudah teruji di Litar Lumba. Muhyiddin pula belum teruji di Litar Lumba. Nak percaya mana satu? Terpulanglah pada anda. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kali pertama keabsahan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 terbukti semasa usul undi percaya yang dibentangkan pada persidangan pertama Dewan Rakyat pada 19 Disember 2022. Menerusi satu kenyataan, Fahmi yang juga juru cakap Kerajaan Perpaduan berkata, keabsahan Kerajaan Perpaduan sekali lagi terbukti apabila Belanjawan 2023 diluluskan pada 9 Mac 2023. Bermakna apabila belanjawan itu diterima, makanya Anwar Ibrahim sah memiliki jumlah yang cukup sebagai Perdana Menteri. Belanjawan pertama yang dibentangkan di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan diluluskan di Parlimen itu selepas majoriti ahli Dewan Rakyat menyatakan sokongan pada rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2023. Bukti ketiga jelas, Fahmi, ialah apabila Dewan Rakyat pada 2 November 2023 meluluskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2024. Belanjawan 2024 selepas RUU itu selesai dibahaskan di peringkat dasar. RUU Perbekalan 2024 itu diluluskan menerusi undian suara. Ketika sesi mesyuarat dipengerusikan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Tiada pertikaian lagi. Move on lah, come on, tegas Fahmi lagi. Sebelum ini, Muhyiddin telah membuat kesekian kalinya membangkitkan sekali lagi isu SD, walaupun Anwar telah membuktikan sokongan terhadapnya di Dewan Rakyat. Semasa kempen PRK Nenggiri beberapa hari yang lepas, Muhyiddin mendakwa dia memiliki 115 SD selepas PRU 15. Dan dakwanya, jumlah itu cukup untuknya dilantik, maafkan saya, menjadi Perdana Menteri. Tapi ramai yang percaya. Tapi sekarang ini dengan pendedahan seperti ini,
kita makin meragui. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini, pendedahan terkini yang paling menarik dalam perbicaraan berkait dengan Najib Tun Razak di mahkamah. Henti kata hakim terkilaf, keputusan berdasarkan mahkamah undang-undang. Itu pendedahan terkini di mahkamah berkait perbicaraan Najib Tun Razak. Hakim perbicaraan dalam kes 1MDB, One Malaysia Development Berhad, 1MDB, dihadapi Datuk Seri Najib Tun Razak pada Khamis mengingatkan pasukan pembelaan bahawa keputusan yang dibuat hakim ialah keputusan dari Mahkamah Undang-Undang. Dan lebih penting lagi, keputusan itu telah sampai ke peringkat akhir, terutamanya berkait dengan SRC internasional. Sudah sampai ke mahkamah paling tertinggi, yaitu Persekutuan, Mahkamah Persekutuan, dan tidak ada lagi mahkamah yang boleh dibawa kes tersebut. Jadi kalau nak diungkit lagi, tidak berguna. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira berkata demikian selepas Peguam bekas Najib Perdana Menteri itu, Wan Azwan Aiman Wan Fakhruddin, berhujah bahawa Hakim Mahkamah Tinggi pada masa itu, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, bergantung pada prinsip undang-undang yang salah dalam memutuskan kes jenayah SRC internasional Sdn Berhad melibatkan Najib. Hakim Sequeira berkata, berhenti mengatakan Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan terkilaf atau tersalah. Ia keputusan Mahkamah Undang-Undang dan anda seharusnya menggunakan perkataan boleh dibezakan, bukannya terkilaf. Akhirnya peguam bela Najib disekolahkan. Itulah siapa suruh terus meratib, terus menggunakan isu terkilaf itu, sedangkan ianya sudah pun sampai ke peringkat Mahkamah Persekutuan. Apalagi yang terkilafnya kalau Mahkamah Persekutuan sendiri dah buat keputusan. Kata hakim, anda berhak mempunyai pandangan, tetapi hal ini, yaitu keputusan kes SRC ialah keputusan Mahkamah Undang-Undang. Kata Hakim Sequeira apabila Wan Azwan Aiman membuat penghujahan pada akhir kes pendakwaan di Mahkamah Tinggi di sini hari ini. Najib, 71 tahun, menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukan beliau untuk mendapatkan suapan berjumlah 2.3 bilion milik 1MDB di cawangan Islamic Bank Berhad, Jalan Raja Chulan, Bukit Ceylon, di sini antara 24 Februari 2011 hingga 19 Disember tahun 2014. Beliau turut berdepan 21 pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama di bank sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. Najib didakwa di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama dan di bawah Seksyen 41 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Penghujahan akan bersambung pada 2 September ini. Saudara-saudara sekalian, dengan adanya penegasan daripada hakim ini, maka kita sangat bersuka dan bergembira kerana perbicaraan ini akan lebih lancar tanpa perlu mengungkit semula tentang kononnya hakim terkilaf keputusan tentang kes SRC internasional. Hakim mahkamah telah mengatakan berhenti kata hakim terkilaf. Keputusan sudah berdasarkan Mahkamah Undang-Undang dan lebih penting lagi, ia telah dibawa sehingga ke mahkamah paling tertinggi yang ada di Malaysia, yaitu Mahkamah Persekutuan. Apalagi yang tersilapnya, sedangkan Najib telah melalui proses perundangan yang paling rumit di Malaysia sehingga ke peringkat paling tinggi, yaitu Mahkamah Persekutuan. Najib lama bebas walaupun sudah dijatuhkan hukuman dan didapati bersalah, masih lagi bebas kerana
berdasarkan undang-undang dia mempunyai hak sehingga ke Mahkamah Persekutuan untuk mendapatkan pembelaan, dan keputusannya Najib begitu kalah teruk di dalam perlawanan tersebut kerana hampir semua hakim menyatakan Najib bersalah. Jadi apalagi yang nak terkilaf, tiada yang terkilaf. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat Muhyiddin dan parti bersatu dalam keadaan begitu panik, ada netizen atau penganalisis politik kata Muhyiddin Yassin kini telah mula panik bersama parti bersatu selepas disiasat ucapan seakan-akan menghina dan memperlekeh keputusan yang di-Pertuan Agong dahulu melantik Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Apa yang berlaku pula terhadap Wan Saiful yang sudah lama kita lupa. Wan Saiful yang telah didakwa berkait dengan program Jana Wibawa kini pula dalam bahaya. Wah, manakan tidak, banyak pendedahan-pendedahan di mahkamah yang mengejutkan kita semua. Sekarang ini parti bersatu Muhyiddin Yassin dan kawan-kawannya sibuk mempertahankan diri berkait dengan ucapan Muhyiddin. Tapi mereka lupa pula untuk menyokong Wan Saiful. Sekarang ini seakan-akan Wan Saiful bergerak sendirian. Tak apalah. Yang kita nak tahu apa yang berlaku pendedahan yang menarik di mahkamah. Mahkamah telah pun diberitahu oleh saksi bahawa ada transaksi kemasukan wang 49,000 ke akaun peribadi Wan Saiful. Wah, ini memang paling susah lah. Kamu ingat lagi tentang Najib Tun Razak ketika dipenjarakan dalam perbicaraan SRC Internasional yang menyebabkan Najib Tun Razak sukar dilepaskan atau sukar untuk menjawab, yang menyebabkan punca utama Najib dipenjarakan kerana berlaku transaksi kemasukan uang secara direct ke akaun Najib. Ke akaun Najib itu yang paling susah. Kalau masuk akaun-akaun lain mungkin boleh lepas. Tapi masuk dalam akaun sendiri, itu paling tak lepas. Susah nak mahu pertikai dan susah nak dijawab. Jadi kali ini bukan berlaku pada Najib, tapi menurut saksi berlaku pada Wan Saiful. Kali ini Wan Saiful memang dalam kesusahan yang besar. Karena saksi ini menyatakan ada kemasukan wang 49,000 ke akaun peribadi Wan Saiful. Daripada mana, untuk apa? Jom kita baca laporan ini. Tapi yang pentingnya saudara, tidak kiralah berapa banyak duit masuk. RM2 kah, RM3 kah, RM5 kah, RM10 kah, RM1,000 kah, RM2,000 kah, RM1,000 kah, RM49,000 kah. Kalau didapati bersalah, tetap akan dihukum. Mahkamah Session di sini hari ini diberitahu terdapat transaksi kemasukan wang berjumlah RM49,000 ke dalam akaun bank persendirian bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan 2 tahun lalu. Penulung Pengurus Maybank Cawangan Bukit Damansara Fazila Omar berkata, turut mengesahkan wang berkenan dimasukkan melalui cek ke dalam akaun Maybank Islamic pada 25 Oktober 2022 yang dibuka atas nama Wan Saiful Rudin Wan Jan. Bagaimanapun, saksi ke-11 pendakwaan itu tidak dapat memastikan individu yang memasukkan wang terbabit. Saya boleh sahkan terdapat kemasukan wang 49,000, tetapi saya tidak dapat pastikan siapa yang masukkan wang itu kerana ia bukan bidang kuasa saya. Bukan susah sebenarnya nak tahu siapa yang memasukkan itu. Lihat saja sumber uang itu dari mana. Bukan susah pun kan. Tracking saja, sumbernya senang. Pasti ianya akan terbongkar. Tetapi wang itu telah dimasukkan, kata beliau. Jika ingin tahu butiran cek, kami boleh membuat semakan dengan membuat permohonan ke Ibu Pejabat Maybank. Katanya apabila dirujuk dengan penyata akaun bank berkenan.
Fazila berkata, demikian ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Siti Amira Muhammad Ali pada perbicaraan kes Wan Saiful yang berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram dan 2 pertuduhan rasuah berhubung projek Jana Wibawa. Di soal Siti Amira, berapa kali transaksi kemasukan wang 49,000 itu, saksi menjawab, hanya 1 kali, iaitu pada 25 Oktober tahun 2022. Perbicaraan di hadapan Hakim Rosli Ahmad bersambung 3 September depan. Wan Saiful, 49 tahun didakwa, meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai 232 juta ringgit. Beliau yang juga didakwa menerima wang tunai 6.9 juta ringgit melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Nepturis Sdn Bhd sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan SST bagi projek terbabit. Wan Saiful didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu di Royal Lake Club Taman Tasik Perdana di sini pada April 2022 dan di CIMB Bank Berhad Cawangan Bukit Tungku antara 8 Julai hingga 30 September 2022. Wan Saiful turut berdepan 18 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 5.59 juta dengan memindah dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tungku di sini antara 12 dan 13 November tahun 2022. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram tahun 2021. Saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan daripada mahkamah, pendedahan daripada mahkamah yang memang mengejutkan kita. Menjadi persoalan sekarang ialah, adakah wang itu datang daripada syarikat yang dikatakan telah pun memberikan uang kepada suapan kepada Wan Saiful itu? Walaupun saksi menyatakan mengesahkan 49,000 telah masuk ke dalam akaun peribadi Wan Saiful, tetapi dia tidak dapat mengesahkan siapa yang memasukkannya, namun dia pun telah pun memberikan kenyataan untuk mengetahui lebih detail terperinci tentang perkara itu. Beliau hanya perlu meminta kebenaran daripada ibu pejabat untuk mengetahuinya kerana ianya bukan bidang kuasa beliau. Jadi sebenarnya bukanlah susah untuk mengetahui siapa yang telah melakukan transaksi itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.